Salam sejahtera, anda sedang menonton cerita di Surat Berita dan untuk waktu ini kalau ada yang terlepas untuk mengikuti perkembangan ataupun berita yang ingin saya kongsikan pada waktu ini berkaitan dengan vaksin COVID-19 dan seperti apa yang anda saksikan dan anda tonton sebentar tadi, itu adalah sedikit infografik yang kami kongsikan khususnya melihat kepada beberapa kenyataan ataupun beberapa maklumat khususnya melihat kepada yang manakah lebih baik, sama ada yang belum divaksin, yang lengkap vaksin atau yang selesai menerima dos penggalak. Anda boleh terus ke astroawani.com jika terlepas untuk mengikuti ataupun untuk menonton semula infografik itu ada kami siarkan dan kami paparkan di platform kami. Baik, untuk waktu ini saya nak kongsikan kepada anda, ini antara artikel yang diberi tumpuan khususnya untuk hari ini, iaitu hampir 9 juta dos penggalak diberikan sehingga semalam. Ini adalah kenyataan dipetik daripada Yang Berhormat Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin yang mana mengatakan hampir 9 juta dos penggalak telah diberikan setakat malam tadi, iaitu 11.59 malam, kata Menteri Kesihatan. Dan Yang Berhormat Khairy Jamaluddin juga turut menjangkakan jumlah itu akan melepasi 10 juta minggu hadapan kerana kerajaan sedang meningkatkan usaha dalam mana untuk menggalakkan lebih ramai individu mendapatkan suntikan dos penggalak. Katanya lagi hasil daripada program dos penggalak dipercepatkan, ditambah dengan prosedur operasi standard SOP, kapasiti hospital kekal terkawal walaupun terdapat lonjakan kes import varian baharu ataupun varian Omicron. Ini kenyataan yang dipetik daripada ciapan terkini di akaun Twitter milik Yang Berhormat Khairy Jamaluddin. Dan seperkara lagi yang ingin saya kongsikan kepada anda, iaitu kalau diikutkan untuk hari esok, difahamkan akan ada 4 PPV, iaitu pusat pemberian vaksin mega, iaitu melihat kepada seperti apa yang telah dinyatakan sebelum ini oleh Menteri Kesihatan juga, iaitu yang pertamanya PPV WTC Kuala Lumpur, yang keduanya PPV Axiata Arena Bukit Jalil, PPV Ideal Convention Center Shah Alam, dan satu lagi PPV Mega di Soka Gakkai Klang, yang mana keempat-empat PPV Mega Integrasi ini akan beroperasi dan juga dibuka khususnya untuk melihat kepada perkembangan semasa program imunisasi COVID-19, khususnya melihat kepada kategori ataupun pemberian dos penggalak. Dan daripada keempat-empat PPV Mega ini, salah satu yang akan saya nak beri tumpuan pada hari ini iaitu melihat kepada pembukaan ataupun pengoperasian semula bagi PPV Mega World Trade Center Kuala Lumpur. Dan untuk itu saya nak bersama dengan wartawan Eton Her, kerana Eton Her pada hari ini diberi tugasanlah untuk membuat tinjauan dan juga pemerhatian hari terakhir sebelum pembukaan ataupun menjelang pembukaan semula PPV Mega WTC KL. Eton Her mungkin boleh kongsikan pada waktu ini menjelang kurang daripada tempoh 24 jam ini, 12 jam sebenarnya, kurang daripada tempoh 12 jam untuk dibuka PPV Mega WTC KL ini, mungkin ada persiapan akhir hasil tinjauan yang dilakukan oleh Eton. Boleh kongsikan pada waktu ini, Eton? Okey, baik, terima kasih rakan tugas Fauzi di studio. Dan hari ini saya berpeluang untuk menyaksikan sendiri bagaimana persiapan akhir di WTC Kuala Lumpur ini, di mana pada hari ini sebenarnya hampir 90% telah hampir siap, dan juga apa yang boleh saya katakan, dari segi apa saya boleh katakan, dari segi sebenarnya yang sedia maklumlah, sebelum ini pusat WTC ini menjadi pusat mega dan kini ianya dikenali sebagai pusat pemberian vaksin PPV integrasi bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK, penggalak booster PICKB, selaras juga dengan visi Kementerian Kesihatan KKM bagi mempertingkatkan kapasiti pemberian vaksin dos ketiga itu. Dan sebenarnya Fauzi, apa yang saya boleh katakan, persiapan di sini sebenarnya hampir siap, dan juga sebenarnya menurut daripada Datuk Seri Dr. Ibnu Hizam Ibrahim, pengarah urusan kumpulan Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur ini juga berkata sebenarnya turut disarankan kepada
untuk penerima vaksin untuk keesokan harinya untuk sebenarnya datang dengan kenderaan awam kerana dikatakan hampir 9,000 orang akan datang pada hari esok, dan juga untuk maklumat lebih lanjut mengenai pegawai dan juga yang akan berkhidmat untuk besok, kita boleh dengarkan daripada Datuk Seri Dr. Imran Nizam Ibrahim, Pengarah Urusan Kuala Lumpur, Pusat Dengaran Dunia Kuala Lumpur. Silakan. Dari segi kerjasama pegawai dan juga sekerawan, pendekatan yang pernah kami lalui sebelum ini sewaktu pemberian vaksin pada tahun 2021, ketika itu kami bukan hanya menggunakan kedatangan World Trade Center yang seramai 280 orang, tetapi juga menggabungkan bukan hanya dari segi kaki tangan, bahkan dari segi tenaga sukarawan, sama ada di peringkat sukarawan belia, orang awam, bahkan juga penglibatan semua anggota badan uniform dalam usaha yang dianggarkan hampir berjumlah 600 hingga 700 orang. Dan ini setidaknya akan memberikan gambaran keseriusan yang ingin ditunjukkan oleh pihak pengurusan World Trade Center Kuala Lumpur, termasuk juga tahap keseriusan pihak kami dalam usaha untuk menyediakan landscape ataupun penyediaan perkhidmatan kepada warga penerima vaksin, sama ada di peringkat umur pertengahan, usia yang umur yang tua maupun muda. Bahkan untuk kami juga ingin memastikan mereka yang memerlukan sokongan seperti golongan OKU juga diberikan dengan kemudahan, khususnya di World Trade Center Kuala Lumpur ini. Etun, seperti apa yang Etun kongsikan sebentar tadi, kalau diikutkan hasil pemerhatian dan juga tinjauan Etun dan juga hasil temu bual yang dilakukan oleh bersama dengan Datuk Seri Dr. Irmo Hizam, kalau diikutkan dari segi peratusnya, boleh kata hampir keseluruhannya sudah pun bersiap siagalah untuk PPV WTC KL untuk membuka pintu bagi pengoperasian pemberian dos penggalak vaksin COVID-19. Boleh pada waktu ini sebenarnya saya nak tunjukkan kepada anda, ini adalah perkongsian infografik yang dikongsikan oleh JKJV yang mana berkaitan dengan satu pesanan khaslah bagi mereka yang akan ada temu janji bagi pemberian vaksin COVID-19. Ada yang dimaksudkan seperti yang anda saksikan, dos penggalak vaksin COVID-19 sebelum meninggalkan PPV iaitu Pusat Pemberian Vaksin, pastikan sijil vaksinasi digital anda dikemas kini dengan butiran dos penggalak. Seperti yang anda saksikan dalam gambar yang ditunjukkan ini, ada terpaparnya tarikh di mana fasiliti PPV yang akan anda dapat untuk vaksin. Saya besarkan sedikit ya gambar untuk anda nampak ataupun dengan lebih jelas. Kemudiannya adalah dos pertama di atas, dos kedua, dan juga yang ketiga itu adalah dos penggalak booster dose. Apa yang dimaksudkan ialah anda boleh periksa sebelum meninggalkan PPV selepas mengambil booster dose pada hari esok dan hari ke hadapan, pastikan sijil vaksinasi digital anda dikemas kini. Sila rujuk kepada kaki tangan PPV jika anda mempunyai sebarang masalah dengan sijil vaksinasi digital. Okey, saya nak kembali kepada Etun. Etun, mungkin boleh kongsikan, tadi diberitahu kalau diikutkan ini bukan kali pertama untuk PPV WTC dibuka untuk bagi pengoperasian pemberian vaksin. Kalau diikutkan sebelum ini dalam program yang lebih berskala besar dalam PICK COVID-19 pun, PPV Mega WTC KL juga antara lokasi tumpuan untuk bagi program imunisasi COVID-19. Mungkin pada waktu ini, apa pembaharuan yang dilakukan oleh pihak pengurusan WTC KL untuk memudahcarakan proses perjalanan proses bagi pemberian vaksin dos penggalak pada kali ini, Etun?
Okey, baik. Seperti apa yang telah dikatakan oleh Datuk Seri Dr. Hizam Ibrahim tadi, di mana ada beberapa pembaharuan yang akan dilaksanakan pada keesokan hari, di mana beliau mengatakan telah berbincang dengan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bahawa untuk memastikan segala perkara ini orang kata lebih memudahkan penerima vaksin di sini, mereka mengatakan untuk memperluaskan lagi dari segi untuk lapangan kenderaan. Kerana kita tahu sedia maklum bahawa ramai yang akan hadir pada keesokan harinya. Jadi dan juga untuk seperti yang dikatakan juga untuk penerima vaksin juga datang pada waktu yang telah ditetapkan untuk tidak perlu menunggu lama, dan mengatakan bahawa adanya kaunter-kaunter penjualan makanan yang lebih banyak supaya mudah untuk penerima vaksin di sini tidak orang kata berlapar untuk sementara untuk menunggu itu. Dan juga seperti yang dikatakan juga oleh Datuk Hizam bahawa bangunan-bangunan yang terdekat juga dengan World Trade Center ini juga adalah boleh pengunjung untuk meletakkan kenderaan di sana untuk memudahkan dan juga memberi keselesaan kepada penerima vaksin di sini pada keesokan hari. Itulah Fauzi apa yang telah dikatakan oleh Datuk Hizam. Itu mungkin Kabli yang terakhir sekali, mungkin ada yang menerima temu janjinya untuk mendapatkan vaksin COVID-19 dos penggalak ini, mungkin sebelumnya bagi pengambilan dos pertama dengan dos kedua di lokasi yang lain, tetapi bagi temu janji bagi dos penggalak ditetapkan di pengambilannya di WTC Kuala Lumpur. Mungkin dalam 1 atau 2 minit akhir mungkin boleh beri sedikit gambaran lah kepada penonton yang mendapat temu janji, khususnya melihat kepada di mana sebenarnya lokasi ataupun kawasan ataupun tempat pemberian dos penggalak di WTC Kuala Lumpur ini. Okey, baik Fauzi. Sebenarnya untuk keesokan harinya orang ramai boleh untuk datang ke Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC KL ini jika anda mendapatkan daripada MySejahtera, kerana tidak dibenarkan sama sekali untuk walk-in seperti yang dikatakan oleh KKM. Dan juga sebenarnya juga antara boleh saya katakanlah, mungkin saya boleh untuk menambah maklumat, sebenarnya antara info kemudahan yang boleh didapati di sini sebenarnya ada laluan khas bagi OKU dan warga emas, dan juga mempunyai korum bagi penghidap gangguan spektrum autism, kecelaruan keresahan dan juga serangan panik, dan adanya bilik perubatan khas bagi kes kecemasan, dan juga kaunter helpdesk untuk bagi mereka yang hadir tetapi tidak tahu untuk ke mana dan bagaimana. Kerana kita tahu juga mungkin ada yang berusia 60 tahun ke atas, jadi yang datang tidak berteman dan sebagainya. Jadi dengan adanya kaunter helpdesk di sini mungkin boleh meringankan atau membantu mereka yang memerlukan. Okey, baik, terima kasih Eton Her yang membawakan sedikit liputan dan juga perkembangan semasa tinjauan yang beliau lakukan untuk melihat kepada persiapan akhir bagi PPV WTC Kuala Lumpur, yang mana PPV WTC Kuala Lumpur antara 4 lokasi. Saya tunjukkanlah kepada anda sekali lagi, ini adalah 4 lokasi bagi PPV Mega di Lembah Kelang yang bakal ataupun yang akan dibuka semula, khususnya melihat kepada pemberian dos penggalak vaksin COVID-19 yang saya katakan tadi. Itu adalah PPV WTC Kuala Lumpur. Kemudian ada beberapa PPV Aziata Arena Bukit Jalil, PPV di Ideal Convention Centre Shah Alam, dan satu lagi PPV Soka Gakkai di Klang, dan kesemuanya mula beroperasi daripada jam 8 pagi sehinggalah ada yang tutup lebih awal, ada yang 9 malam, kecuali di Klang di PPV Soka Gakkai akan beroperasi hanya pada sehingga jam 5 petang. Dan perlu diingatkan untuk kali ini temu janji hanya melalui aplikasi MySejahtera, tiada walk-in seperti yang dilakukan ataupun yang dilaksanakan pada sebelum ini. Baik, cerita berhad seketika kembali lagi selepas ini.